Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk makluman anak-anak pelajar, insya-Allah kita akan mulakan program untuk pada malam ini, insya-Allah ya, pukul 8.30 malam ya. Sekejap saja lagi. Diharap ya kepada anak-anak pelajar untuk bersedia untuk program kita pada malam ini. Ustaz, Ya, saya. dah bersedia ya? Boleh. Okey, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi bin Cik Harun, Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Kamil, Pasir Putih, Kelantan. Yang dihormati juga Cikgu Aris Fazilah yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Malaysia merangkap yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Guru Cemerlang Kelantan. Yang dihormati Ustazah Nik Zuriati binti Muhammad Khasidi, Guru Cemerlang Pendidikan Islam Jawi dari SK Penggu Pasir Mas, Kelantan, yang juga merupakan hos pada malam ini. Terima kasih kepada Ustazah. Seterusnya rakan guru dan yang saya kasih anak-anak pelajar. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam program Awan Ilmu SPM tahun 2023. Untuk makluman, program ini merupakan anjuran Pertubuhan Muafakat Guru Cemerlang Kelantan dengan kerjasama Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Dan program ini dijalankan secara dalam talian, secara percuma, terbuka kepada calon-calon SPM tahun 2023. Terlebih dahulu, cikgu ucapkan tahniah atas penyertaan anak-anak pada malam ini. Semoga anak-anak mendapat kefahaman dan juga mendapat manfaat daripada apa yang berlangsungnya program pada malam ini. Dan pada malam ini kita rasa cukup bertuah kerana program Awan Ilmu pada malam ini menampilkan seorang penceramah yang cukup hebat, insya-Allah. Jadi saya perkenalkan penceramah kita pada malam ini ialah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi bin Cik Harun, Guru Cemerlang Pendidikan Agama Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kamil Pasir Putih, Kelantan. Dan beliau mula mengajar pada tahun 1999. Cukup berpengalaman ya. Berasal dari Pasir Mas, Kelantan. Jadi untuk makluman anak-anak pelajar, beliau juga merupakan jurulatih kebangsaan untuk pendidikan agama Islam, jurulatih utama negeri Kelantan dan merupakan penggubah modul serta soalan-soalan ya untuk peperiksaan. Jadi sebelum saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau ataupun perkongsian beliau pada malam ini, ingin saya tegaskan untuk anak-anak pelajar ya, supaya program kita berjalan dalam suasana ataupun melancarkan program kita pada malam ini, pastikan mikrofon peranti anak-anak pelajar berada dalam mood senyap ya, agar tidak mengganggu program yang sedang berlangsung. Jadi mohon perhatian, mohon beri perhatian dan juga kerjasama. Dan jika anak-anak pelajar ingin mengemukakan soalan, boleh kemukakan soalan dengan memohon kebenaran, iaitu menggunakan isyarat tangan ya, simbol tangan, ataupun juga boleh kemukakan dalam ruangan chat untuk
saya bacakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz ya. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan segala hormat dan penuh takzimnya menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi bin Cik Harun untuk menyampaikan perkongsian beliau pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya karim. Terima kasih kepada sahabat saya Tuan Haji Kamarul Bakri bin Abdullah sebagai moderator pada malam ni bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Ni Zuriati binti Muhammad Khasidi, juga seorang guru cemerlang. Tidak dilupakan juga kepada mentor saya, Cikgu Aris Fadilah. Seterusnya anak-anak pelajar, calon-calon SPM, sama ada dari negeri Kelantan dan difahamkan juga tersebar ke seluruh negara. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita bersama-sama dalam seminar di alam maya berkaitan dengan teknik, format, tudingan SPM pendidikan Islam. Izinkan saya untuk share bahan. Okey, saya mohon respon daripada moderator. Okey, slide saya okey. Baik. Okey, nampak Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan lebih lanjut lagi, di sini saya share kepada anak-anak pelajar sekalian tajuk fokus yang saya buat analisis berdasarkan tajuk-tajuk soalan-soalan percubaan seluruh negeri dalam negara Malaysia kita ni. Jadi hasilnya yang saya dapati ialah untuk tajuk tilawah, majoriti negeri-negeri memilih tajuk bangsa, iaitu tajuk penuhnya ialah kepelbagaian bangsa. Manakala bahagian hadis, majoriti memilih tajuk hadis kemuliaan berdikari. Manakala bahagian C, iaitu tajwid, memilih tajuk ibtidak. Itu untuk soalan nombor 1 yang saya letakkan sebagai 5 bintang. Maksud 5 bintang di sini ialah tajuk yang kira paling hot lah. Paling hot. Itu soalan nombor 1. Berpindah pula kepada soalan nombor 2, iaitu bahagian akidah A. Rata-rata dalam soalan percubaan memilih tajuk Al-Raqib, iaitu Asmaul Husna Al-Raqib. Manakala bagi soalan 2B memilih tajuk ajaran sesat. Itu untuk soalan nombor 2, iaitu bahagian akidah. Kita berpindah pula kepada tajuk soalan nombor 3, iaitu bahagian ibadat. Tajuk yang menjadi pilihan bahagian ibadat bahagian A ialah ibadat haji. Manakala bahagian B
tajuk pilihan ialah antara tajuk talak dan juga tajuk fasakh. Seterusnya bagi soalan nombor 4 iaitu bahagian sirah. Tajuk yang paling utama sekali menjadi pilihan dalam soalan percubaan baru ni ialah Kerajaan Abbasiyah yang digabungkan dengan tajuk bahagian tokoh iaitu tokoh Ahmad Ibrahim. Seterusnya soalan nombor 5 bahagian akhlak. Tajuk yang diutamakan ialah tajuk wasatiyah dan untuk B-nya ialah alam sekitar. Jadi saya letakkan tajuk-tajuk 5 bintang itu tajuk yang paling hot yang dipilih berdasarkan tajuk-tajuk percubaan seluruh negeri. Manakala tajuk pilihan yang kedua yang saya letakkan sebagai 4 bintang iaitu bahagian tilawah sunnatullah. Hadis masih lagi mengekalkan tajuk berdikari. Tapi ingat, ada satu tajuk lagi yang dah lama tidak naik iaitu tajuk tanggungjawab pemimpin. Kita semua ini adalah pemimpin. Bolehlah kalau anak-anak pelajar tambah bahagian hadis itu, yang 4 bintang itu ialah pemimpin. Untuk C bahagian tajwid iaitu hukum qalqalah. Manakala bahagian nombor 2A masih lagi mengekalkan tajuk al-raqib digabungkan dengan tajuk Syiah. Begitulah tajuk-tajuk bahagian ibadat, solat sunat duha bersama dengan solat sunat istikharah. Bahagian sirah tu sedikit pembetulan. Iaitu saya buat pembetulan ya. Abbasiyah ni bukan Abbasiyah iaitu Umayyah. Umayyah. Manakala bahagian 4B tokohnya ialah Imam Malik bersama dengan Imam Syafi'i. Bagi soalan nombor 5 iaitu bahagian istiqamah, akhlak istiqamah bersama dengan adab orang sakit. Jadi di sini Ustaz ingin ingatkan, ini bukan tajuk Nujum Pak Belalang. Ini ialah tajuk-tajuk pilihan yang Ustaz buat analisis berdasarkan tajuk-tajuk fokus dalam percubaan. Okey, ingat yang itu satu. Okey. Sesar kita sudah memilih tajuk-tajuk yang penting. Seterusnya kita pindah kepada slide berikutnya. Di sini Ustaz ingin jelaskan kepada anda semua terdapat 6 lebih kurang 6 kata tugas yang ditanya dalam soalan SPM nanti, iaitu kata tugas yang dimasukkan ini ialah kata tugas penyoalan. Soalan biasanya dimulai dengan nyatakan ataupun apakah, yang biasanya merujuk kepada definisi ataupun makna perkataan. Seterusnya, soalan dimulai dengan senaraikan. Soalan berikutnya iaitu dimulai dengan jelaskan. Minta maaf, yang senaraikan tadi ni dia fokus kepada rukun. Maksudnya
senaraikan rukun-rukun haji contoh, ataupun senaraikan khalifah yang terkenal zaman kerajaan Umayyah, ataupun senaraikan karya tokoh. Itu biasanya soalan yang dimulai dengan senaraikan. Seterusnya, soalan yang dimulai dengan kata tugas jelaskan. Jelaskan. Jelaskan ini biasanya merujuk kepada jelaskan faktor, ataupun jelaskan sebab, ataupun jelaskan akibat, ataupun jelaskan prinsip. Kata tugas berikutnya ialah kata tugas terangkan. Terangkan. Biasanya terangkan ini berkisar pada terangkan hikmah, ataupun terangkan iktibar, ataupun terangkan pengajaran ayat. Dan akhir sekali, kata tugas yang dimulai dengan ramalkan, huraikan, beri pandangan, hujjah, iaitu soalan yang beraras tinggi yang dinamakan soalan kebat. Okey, inilah biasanya soalan-soalan akan dimulai dengan kata tugas yang Ustaz nyatakan tadi. Okey, seterusnya. Kalau Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya. Maaf saya mencelah. Ada pelajar minta supaya button stop Ustaz tu dialihkan ke bawah sedikit sebab dia tak nampak tulisan tu. Stop sharing tu ke? Yang tu. Tapi jangan tekan stop sharing tu, nanti dia hilang. Okey, dah hilang dah. Okey. Terima kasih. Okey. Baik. Okey. Seterusnya kata tugas yang Ustaz kembalikan tadi, iaitu kata tugas nyatakan ataupun apakah maksud, yang biasanya membawa kepada 2 ataupun 3 markah. Okey. Nyatakan maksud ini, di sini Ustaz nyatakan beberapa istilah-istilah penting yang kira perlu dihafal oleh anak-anak sekalian, iaitu kalau merujuk kepada bahagian tilawah, bahagian tilawah boleh ditanya apakah maksud qalqalah, bahagian tilawah, ataupun apakah maksud ibtidah, berdasarkan tajuk yang penting tadi. Jadi anak-anak pelajar perlu dapatkan nota, rujuk balik apakah yang dimaksudkan dengan qalqalah ataupun maksud ibtidah. Seterusnya, kalau di bahagian hadis, soalan boleh tanya nyatakan ataupun apakah maksud berdikari. Nyatakan apakah maksud berdikari. Bahagian akidah, istilah yang perlu anak-anak pelajar ingat, hafal, iaitu al-raqib. Apakah maksud al-raqib, ataupun nyatakan maksud al-raqib. Juga di bahagian akidah ialah maksud ajaran sesat. Bahagian akidah Syiah, dia tak tanya maksud, tetapi dia tanya sejarah ringkas. Sejarah ringkas. Walaupun maksudnya merujuk kepada maksud Syiah, tetapi dalam buku teks menyebut sejarah ringkas. Nyatakan sejarah ringkas Syiah. Itu bahagian akidah. Seterusnya bahagian ibadat. Ibadat, istilah-istilah yang perlu dihafal, maksudnya ialah haji, talak, gerhana, dan juga solat
sunat istikharah. Akhir sekali bahagian akhlak. Anak-anak pelajar perlu tahu, hafal dan boleh menulis maksud wasatiyah. Juga maksud istiqamah dan juga maksud alam sekitar. Jadi selepas ini Ustaz cuba bantu anak-anak pelajar bagaimana untuk mendapat markah penuh bagi soalan yang berkaitan dengan maksud, pengertian ataupun istilah yang dinyatakan tadi. Untuk memilih jalan selamat, anak-anak pelajar perlu menghafal apa yang tertulis di dalam buku teks untuk dapat markah penuh. Bahagian pengertian. Di sini Ustaz cuba share kepada anak-anak pelajar sekalian. Contoh, nyatakan ataupun apakah maksud istilah merujuk kepada berdikari. Ustaz meletakkan ibunya ataupun kata kuncinya ialah berusaha sendiri. Manakala anak dia tidak bergantung bantuan orang lain. Jadi, kalau kita gabung antara ibu dengan anak, maka dia akan jadi satu ayat yang lengkap, iaitu berusaha sendiri dan tidak bergantung bantuan orang lain. Ingat anak-anak pelajar, bahagian istilah ini kena jaga ibu. Maksudnya kena jaga kata kunci. Kalau tidak ada kata kunci, kemungkinan markah kita kosong. Jadi perlu jaga ibu dahulu, iaitu berusaha sendiri. Tiba-tiba dalam jawapan kita tidak ada pun tertulis berusaha sendiri, tetapi ada perkataan tidak bergantung bantuan orang lain. Jadi markah penulisan kita tidak lengkap. Kemungkinan anda tidak layak mendapat markah. Jadi perlu jaga ibu dahulu, iaitu berusaha sendiri. Faham anak-anak pelajar sekalian? InsyaAllah. Seterusnya berkaitan ya saya. Ada satu soalan pelajar sebab isu ni isu yang baru Ustaz sentuh. Pelajar bertanya, Ustaz saya nak tanya, kalau ibu kita salah tapi anak betul macam mana? Okey, kalau ibu kita salah, anak betul, dapat kosong. Tapi kalau ada ibu, anak salah, kemungkinan kita akan dapat satu, iaitu satu bahagian ibu, kosong bahagian anak. Tetapi kalau ibu salah, anak betul, anak kedua betul, kemungkinan anda dapat 0/2 ataupun 0/3. Sebab itu saya kata penting jaga ibu dahulu. Jelas ya Cikgu Kamarul? InsyaAllah. Anak-anak pelajar boleh? Seterusnya bahagian istilah. Bahagian haji. Ibunya ialah mengunjungi Baitullah. Anak dia pada bulan haji. Anak kedua untuk beribadat kepada Allah. Jadi, untuk mendapat markah penuh, kita gabungkan keseluruhannya, iaitu mengunjungi Baitullah pada bulan-bulan haji untuk beribadat kepada Allah. Okey. Ustaz, saya nampak macam slide Ustaz tu tak ada pula. Betul ke? Anak-anak pelajar lain macam mana? Tak ada Ustaz. Dia hilang, jadi hilang slide sebab tadi rasa ada macam mohon kerjasamalah kepada anak-anak pelajar ya. Sebab Ustaz mungkin share semula kot. Saya dah share ni. Share dah. Tapi slide Ustaz tu macam hilang tadi.
Your screen Dia is orang buka. still. Sebab ada pelajar yang share dia apa tersalah ke tak pastilah. Kejap. Nanti saya cuba stop sharing kemudian Okey. sharing balik Okey, ya. Okey. Okey. Nampak dah? Tak nampak juga. Ingli. Tak nampak lagi. Belum. Tak nampak tak? Belum. Kejap. Sabar kita. Tak tak. Tak nampak. Sabar. Cepat. Okey, insya-Allah mohon bersabar pada anak-anak pelajar ya. Tak nampak Okey. Ustaz. Okey, tak apa, nanti Ustaz cuba. Ustaz tak nampak Ustaz. Sebab ada gangguan daripada anak-anak pelajar bila share tu mohon kerjasama anak pelajar supaya tidak share lah ya. Pelajar ya. Sebab saya tengok saya tengok tadi ada pelajar sharing juga. Ya. Okay Ustaz, dah ada Ustaz. Okey. Okey. Saya Siapa yang sharing tu? Alamak kecoh tu. Okey, baik. Kita teruskan ya Ustaz. Okey. Okey. Kita sambung lagi. Okey, kita sambung slide seterusnya. Tadi kita terhenti di bahagian haji. Saya lebih selesa saya tak slideshow Boleh anak-anak pelajar sekalian? Saya tak slideshow tapi saya guna Boleh. Jelas ya? Jelas. Jelas tak jelas? Okey. Kita sambung seterusnya istilah yang penting juga Jelas. iaitu istilah al-raqib. Al-raqib. Jadi ibunya ialah nama Allah yang mengawasi. Anak pertamanya ialah semua perbuatan makhluk. Semua perbuatan makhluk. Di sini Ustaz ringkaskan. NAY itu merujuk kepada apa? Nama Allah yang mengawasi. SPM yang kat belakang tu ialah semua perbuatan makhluk. Jadi kata kuncinya ialah mengawasi. Boleh juga kita kata pengawas SPM. NAY, pengawas SPM. Tapi untuk mendapat markah sepenuhnya kita gabung cantik-cantik nama Allah yang mengawasi semua perbuatan makhluk. Okey? Seterusnya kita pindah pula kepada istilah yang penting juga bagi tahun ini ialah maksud qalqalah. Maksud qalqalah. Qalqalah ibunya ialah bunyi lantunan. Anaknya ialah ketika menyebut, bukan membaca ya, menyebut huruf qalqalah. Menyebut. Okey. Jadi ayat lengkapnya ialah bunyi lantunan ketika menyebut huruf qalqalah. Okey, itu maksud qalqalah. Dan akhir sekali yang Ustaz mampu untuk share kepada anak-anak pelajar pada malam ni ialah nyatakan apakah maksud talak. Talak. Ibunya ialah pembubaran perkahwinan. Pembubaran perkahwinan. Itu ibunya. Anak pertama ialah oleh suami. Anak kedua guna lafaz talak yang jelas atau kiasan. Jadi kalau kita lengkapkan ayat dia iaitu pembubaran perkahwinan oleh suami menggunakan lafaz talak yang jelas
atau kiasan. Okey. Setakat untuk slide yang ke-9 ni berkaitan dengan istilah-istilah, ada anak-anak pelajar ingin tanya sesuatu tak? Okey Ustaz, setakat ini belum ada soalan lagi. Kalau ada insya-Allah saya akan bacakan nanti untuk pertanyaan. Okey, terima kasih. Kita pindah pula kepada kata tugas yang dimulai dengan senaraikan. Senaraikan ni tak banyak. Biasanya ada 1 ataupun 2 soalan sahaja. Okey. Kalau di bahagian tilawah, di bawah tajuk sunnatullah, soalan senaraikan kemungkinan boleh ditanya senaraikan umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Ada respon daripada pelajar boleh menyenaraikan umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Ada? Okey. Kalau di bahagian qalqalah, soalan boleh tanya senaraikan huruf qalqalah. Kalau di bahagian ibadat, iaitu haji dan umrah, boleh ditanya senaraikan rukun-rukun haji ataupun rukun-rukun umrah. Kalau di bahagian sirah, boleh ditanya senaraikan nama khalifah-khalifah yang terkenal. Sama ada untuk kerajaan Umayyah ataupun kerajaan Abbasiyah. Okey, ini contoh-contoh saya kemukakan kepada anak-anak pelajar contoh soalan. Okey, soalan pertama iaitu Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya. Kita sebenarnya saya mohon kerjasama anak-anak pelajar supaya tidak mengganggu yang Ustaz share pada malam ini ya. Kalau sekiranya gangguan itu menyebabkan slide yang Ustaz share tadi akan hilang sebenarnya. Jadi saya mohon para pelajar supaya beri kerjasama ya Ustaz. Jadi slide Ustaz tadi hilang dah semula. Oh, saya belum lagi berhenti sharing ni. Ya, betul. Ustaz kena mungkin Saya kena stop macam tadi jugalah, kena stop tadi. Jadi saya samping tu dalam, saya mohon sangat-sangat daripada pelajar, anak-anak pelajar yang baik pada malam ini supaya tidak mengganggu dari segi inilah tayangan ataupun slide oleh Al-Fadhil Ustaz ya, supaya kita dapat semua beri fokus kepada apa yang nak kongsikan pada malam ini ya. Mohon kerjasama sangat-sangat. Dan saya cuba maklum kepada pihak teknikal untuk memastikan hanya Ustaz yang boleh untuk share saja ya slide itu. Jadi mohon sangat-sangat kerjasama daripada anak pelajar ya pada malam ini. Okey, saya share balik ya anak-anak pelajar sekalian. Saya doakan kepada anak-anak pelajar sekalian jadi pelajar-pelajar yang fokus kepada apa yang Ustaz nak terangkan pada malam ni. Okey, saya share balik. Okey, nampak anak-anak pelajar sekalian? Boleh cikgu? Cikgu Kamara ada? Belum lagi Ustaz. Tak nampak lagi. Belum lagi Ustaz. Okey, dalam Ada dah. Okey, baik nampak Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, dah keluar. Okey. Kita ni ramai pelajar-pelajar baik ni sebenarnya, juru. Okey. Contoh soalan yang bahagian senaraikan, contoh kata senaraikan 2 ataupun 3 rukun haji. Jadi, untuk soalan senaraikan, sebenarnya jawapan anda adalah ringkas sahaja. Kalau orang Kelantan kata jawab so. Jawab 1. Iaitu contoh kata rukun haji, sebut je niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur, tertib. Yang biasa kita buat nyanyi-nyanyinya ialah N, nani, W, when, T, to, school, by, taxi. Nani, when,
to school by taxi. Konsep supaya kita mudah mengingat. Jadi yang Ustaz nak maksudkan di sini ialah untuk soalan yang dimulai dengan senaraikan, jawapan tidak perlu panjang. Hanya perlu sebut satu. Okey. Begitu juga soalan contoh kata senaraikan 3 huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada juga rakan-rakan pelajar memilih untuk supaya mudah mengingat, dia susun mengikut ba, ju, dah, ko, to. Boleh juga ba, ju, dah, ko, to. Boleh juga. Okey. Anak-anak pelajar gunalah teori macam-macam mana pun, yang penting jawapannya adalah betul dan memudahkan. Seterusnya, juga boleh ditanya senaraikan 2 jenis qalqalah. Qalqalah ada 3 semuanya. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Boleh atau tidak kita nak tulis sughra, kubra, akbar? Saya syorkan supaya anak-anak pelajar tulis penuh. Sebab kita tak tahu jawapan kita tadi tu betul ataupun salah. Tapi kalau kita tulis qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar, confirm jawapan kita akan betul. Juga soalan yang dimulai dengan senaraikan, iaitu bahagian tilawah, senaraikan pekerjaan Nabi terdahulu. Minta maaf, bukan bahagian tilawah, bahagian hadis, iaitu hadis berdikari. Jadi dia minta anak-anak pelajar sekalian menyenaraikan pekerjaan Nabi-Nabi terdahulu yang menunjukkan Nabi-Nabi kita terdahulu juga memiliki sifat berdikari yang amat tinggi. Contoh, Nabi Adam petani, Nabi Idris tukang jahit, Nabi Musa bela kambing, Nabi Daud tukang kayu, Nabi Daud tukang besi, Nabi Zakaria tukang kayu, Nabi Muhammad bela kambing, ataupun Nabi Muhammad juga seorang peniaga. Okey, tamat sudah soalan yang dimulai dengan senaraikan. Jadi pertama tadi maksud istilah. Yang kedua soalan yang dimulai dengan senaraikan. Seterusnya kita pindah pula kepada kata tugas yang ketiga, iaitu kata tugas yang dimulai dengan jelaskan. Jelaskan. Okey, di sini Ustaz menyenaraikan 3 contoh jawapan bagi soalan jelaskan sebab turun ayat. Kalaulah tajuk sunnatullah yang keluar dalam SPM pada tahun ini, maka inilah sebab turun ayat bagi tajuk sunnatullah. Saya baca, Nabi Muhammad, tambahlah ya, Nabi Muhammad berdoa pohon bantuan Allah selepas kekalahan dalam perang Uhud. Jadi kena jaga, kata kuncinya ialah memohon bantuan. Dan kata kuncinya ialah selepas tewas dalam peperangan Uhud. Maka turunlah ayat tajuk sunnatullah. Okey. Sekiranya soalan keluar tajuk kepelbagaian bangsa, sebab turun ayatnya ialah sahabat Nabi memandang rendah
Bilal yang melaungkan azan ketika pembukaan Mekah. Jibril memberitahu Rasulullah peristiwa tersebut. Maka turunlah ayat. Jadi, kata kunci yang perlu kita jaga ialah memandang rendah. Yang kedua, melaungkan azan. Dan kata kunci ketiga ialah Jibril memberitahu Rasulullah. Seterusnya, sekiranya ayat keutamaan dalam tindakan, iaitu aja'altum, yang ayatnya ada fiqhul aulawiyat, sebab turun ayatnya ialah sahabat berbincang apakah amalan yang terbaik untuk dilakukan selepas pembukaan kota Mekah. Jadi, ustaz pun tak tahu daripada 3 tajuk ni, ataupun mungkin tajuk lain yang boleh keluar. Jadi, kalau sekiranya rezeki anak-anak pelajar adalah tajuk yang terpilih untuk keluar pada tahun ini, maka inilah jawapannya. Soalan, jelaskan sebab turun ayat. Diingatkan untuk selamat, Ustaz galakkan anda menulis di dalam satu perenggan macam ni. Dalam satu perenggan. Dalam satu perenggan. Begitu. Sesar. Soalan jelaskan yang kedua ialah jelaskan 2 faktor kegemilangan kerajaan Abbas. Okey. Jelaskan 2 faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Okey. Untuk kegemilangan ni boleh ditanya mengikut aspek. Mungkin ditanya aspek ekonomi. Mungkin ditanya bahagian aspek ketenteraan. Mungkin boleh ditanya aspek agama. Ataupun dari aspek pendidikan. Jadi, anak-anak pelajar sila betul-betul baca soalan. Soalan fokus bahagian aspek ekonomi ke ataupun aspek ketenteraan. Okey, kalau kita lihat dari sudut aspek ekonomi, soalan yang dimulai dengan jelaskan, jawapan tidak perlu panjang. Cukup ada subjek dan ada predikat. Maksudnya, kedudukan Baghdad yang strategik. Maksudnya, ayat yang kira membawa maksud. Ayat lengkap yang membawa makna. Jadi, kedudukan Baghdad yang strategik sudah cukup untuk menjawab soalan jelaskan. Begitu juga kalau bahagian aspek ekonomi, kita menyebut pengurusan Baitul Mal yang cekap. Ada subjek, ada predikat. Cukup untuk menjawab soalan jelaskan. Anak-anak pelajar jangan dalam menjawab pendidikan Islam, jangan terpengaruh dengan menjawab soalan bahasa Melayu dan juga menjawab sejarah. Mungkin sejarah dan bahasa Melayu formatnya berbeza. Jadi itu cara bahasa Melayu, itu cara sejarah. Tapi untuk pendidikan Islam, untuk menjawab jelaskan dan diikuti dengan kuantiti. Maknanya jelaskan 2, jawapannya tidak perlu panjang. Cukup dengan ada subjek dan predikat. Maksudnya ayat yang membawa maksud. Contoh, dari aspek ketenteraan. Kebajikan tentera terjaga. Sudah cukup untuk anda mendapat 2 markah. Okey, Ustaz, maaf Ustaz, saya nak mencela sebab ada satu soalan pelajar tadi berkaitan, dia tanya kalau contoh salah eja, contohnya qalqalah akbar tadi. Macam mana tu Ustaz? Okey, dari sudut ejaan tidak menjadi kesalahan
sekiranya tidak ketara kesalahannya. Contoh kata qalqalah akbar ditulis qalqalah kuba. Asalnya akbar menjadi kuba. Tu tak boleh lah sebab kira kesalahan yang sangat besar. Tapi kalau Q bertukar menjadi K, qalqalah menjadi K, qalqalah boleh dimaafkan. Tetapi jangan ketara. Jangan ketara. Okey, boleh saya sambung lagi bahagian. Satu lagi, saya terus baca soalan daripada pelajar bernama Danish ni. Dia tanya, saya nak tanya satu soalan. Jelaskan, soalan jelaskan tu, macam mana kita nak kena pasti isi penting. Sebab setengah orang dia macam tak tahu tentang nak pendekkan ayat tu. Macam mana tu? Itulah soalan dia. Yang itu saya tak boleh nak tolong. Itu kemahiran sendiri. Dia ada kaitan dengan bahasa Melayu. Dia ada kaitan dengan memahami ayat. Jadi itu sukar bagi Ustaz untuk membantu. Lagu mana teknik untuk kita itu betul-betul kena mendapat bimbingan guru dalam kelas. Tak sempat untuk saya nyatakan pada malam ni. Baik. Maksudnya pelajar ni boleh rujuk kepada ustazah atau ustaz masing-masing lah ya. Baik, Ustaz boleh teruskan. Terima kasih atas penjelasan. Dari aspek ketenteraan, kita lihat kebajikan tentera terjaga. Peralatan perang yang canggih. Strategi perang yang mantap. Kalau kita lihat dalam buku teks pun tidak lari daripada maksud asal. Saya masih lagi mengekalkan perkataan asal dalam buku teks. Kalau lari daripada buku teks, sebab skema adalah dirujuk 100% daripada buku teks. Tak lari daripada buku teks. Aspek agama. Galakan khalifah beri peruntukan. Semangat jihad yang tinggi. Ingat ini adalah kerajaan Abbasiyah. Jangan bertukar dengan kerajaan Umayyah. Dari aspek pendidikan, kemudahan institusi pendidikan. Dan satu lagi, galakan khalifah agar kuasai ilmu. Jadi ingat anak-anak pelajar sekalian, sila baca betul-betul soalan ingin ataupun kehendak soalan adalah mengikut aspek yang mana, sama ada aspek agama ataupun aspek ekonomi. Kalau soalan tidak menyatakan mana-mana aspek, maknanya mudah bagi kita untuk menjawab. Anak-anak pelajar pilih ajalah faktor-faktor yang mudah diingati. Okey. Seterusnya, Ustaz nyatakan di sini juga soalan yang dimulai dengan jelaskan dua faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Aspek politik, campur tangan bangsa Parsi. Aspek politik juga ialah perebutan kuasa antara khalifah. Seterusnya aspek sosial. Aspek sosial, kebajikan rakyat tercapai. Dan satu lagi, pemberontakan golongan Syiah. Dari aspek ekonomi, sektor pertanian merosot dan juga pedagang luar lari. Dari aspek ketenteraan, pertahanan tentera lemah dan satu lagi serangan tentera Mongol. Jadi untuk lebih teliti, digalakkan anak-anak pelajar sila buka buku teks tingkatan 4 berkaitan dengan kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Okey. Boleh anak-anak? Itu bahagian untuk soalan yang dimulai dengan jelaskan. Selepas ini Ustaz akan berpindah pula kepada kata tugas terangkan. Okey Ustaz, ada satu soalan, maaf lagi saya mencela sebab ini berkaitan dengan yang Ustaz terangkan tadi.
Okey, kalau soalan jelaskan dua faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah, tetapi kita bagi jawapan lebih, boleh ke? Okey, terima kasih soalan yang baik. Saya galakkan kepada anak-anak pelajar sekalian, jadilah calon pelajar yang pemurah. Maksudnya, kalau soalan minta 2, kalau pelajar ingat 4, bagi 4. Sebab tugas pemeriksa ialah menanda jawapan yang betul, memangkah jawapan yang salah. Jadi, perumpamaannya kita teh buka banyak. Faham ke tak? Teh buka banyak. Hak mana so nak kena, wallahu a'lam. Jadi, digalakkan lebihkan jawapan. Maksudnya kalau minta 2, bagi 3, bagi 4. Okey. Saya pindah pula kepada kata tugas. Okey. Ya, saya. Jelas ya, cikgu? Itukah kehendak soalan tadi? Okey. Kita pindah pula kepada soalan yang dimulai dengan terangkan. Ingat, tuan-tuan, anak-anak pelajar sekalian. Kalau jelaskan tadi hanya ada subjek predikat, tetapi berbeza dengan soalan yang dimulai dengan terangkan. Terangkan 2 hikmah. Okey, untuk terangkan, jawapan memerlukan ada isi dan ada huraian. Untuk membezakan antara isi dengan huraian, seelok-eloknya kita letak kata hubung di tengahnya. Sama ada kita nak guna kerana ataupun kita guna supaya. Contoh, terangkan 2 hikmah solat duha. Jiwa jadi tenang. Dapat 1 markah. Kerana, kerana, silap ya. Kerana dirahmati Allah. Contoh. Okey. Ustaz, kita ada gangguan lagi tentang slide Ustaz tu sebab inilah saya mohon tadi supaya pelajar jangan share lah nanti. Sebab dia mengganggu nanti yang Ustaz nak share tu. Oh, kita apa saya keluar nanti. Saya keluar dulu. Ya, ya. Saya keluar dulu. InsyaAllah anak-anak pelajar cuba kita beri fokus dan kita beri kerjasama insyaAllah ya. Kalau kita beri kerjasama insyaAllah lah kita permudahkan insyaAllah pada malam ini ya, program kita. Sebab ini amat yang terbaik untuk kita sama-sama mendapat perkongsian ya, daripada Al-Fadhil Ustaz yang cukup bermakna untuk persediaan menghadapi peperiksaan ya. Jadi saya mengharapkan supaya anak-anak pelajar tidak mengganggulah ya pada malam ini ya. Baik Ustaz, belum nampak lagi. Okey, sebelum saya teruskan, setakat ni adakah penerangan saya ni sukar difahami ataupun terlalu laju atau apa masalah? Cuba share sekejap. Okey dah Ustaz. Jelas dah. Okey dah. Saya catch up slow dah ni. Ada respon ke? Tak ada. Okey. Tak ada, beres. Boleh ada. Okey. Ustaz share balik. Ya. Okey. Kemahaman. Okey. Ustaz share balik. Okey, nampak dah? Lancar. Okey. Kita sambung. Soalan terangkan ni berbeza dengan soalan jelaskan tadi, tidak memerlukan huraian. Tetapi terangkan memerlukan isi dan huraian. Bagi membezakan antara isi dengan huraian, kita perlu meletakkan kata hubung di tengahnya. Iaitu contoh kata, jiwa jadi tenang, dapat 1 markah. Kerana dirahmati Allah, dapat 1 markah.
Jadi selalu Ustaz jumpa jawapan anda hanya sekadar ini sahaja. Jiwa jadi tenang. Maka anda kehilangan satu markah. Jadi jawapan anda tidak memenuhi keperluan kata tugas terangkan. Jadi terangkan memerlu ada isi dan ada huraian. Contoh kedua, dapat pahala satu markah kerana ikut tuntutan syarak. Boleh anak-anak pelajar sekalian? Boleh. Begitu juga contoh yang kedua. Terangkan dua hikmah wasatiyah. Wasatiyah ni soalan nombor 5A. Terangkan dua hikmah wasatiyah. Okey. Islam mudah tersebar. Satu markah kerana. Kenapa perlu kerana? Kerana soalannya dimulai dengan terangkan. Kerana kesederhanaan. Walaupun hanya ada satu kalimah, sudah memadai untuk mendapat markah bagi huraian. Bahasa mudah Ustaz nak wayaknya, biar ada muga selepas kata hubung. Boleh anak-anak? Contoh yang kedua ialah ekonomi kukuh, satu markah kerana kurang pembaziran. Jadi, perlu diingatkan kepada anak-anak pelajar sekalian, soalan yang dimulai dengan terangkan, perlu ada isi dan perlu ada huraian dan perlu ada kata hubung di tengahnya. InsyaAllah, anak-anak pelajar dapat markah penuh. Contoh berikutnya juga kata tugas yang dimulai dengan terangkan dua. Faktor kejatuhan Kerajaan Umayyah dari aspek akhlak. Nampak? Soalan ini dia sudah fokus. Bahasa mudah Ustaz kata dia cekik ujung. Maksudnya berfokus kepada aspek akhlak. Jadi ada dua kesukaran di sini. Pertama, soalan dimulai dengan terangkan. Satu. Yang kedua, kena jaga dia hanya nak minta aspek akhlak. Okey. Jadi contoh jawapan yang diberikan ialah khalifah hidup mewah, satu markah, menyebabkan rakyat marah. Rakyat marah ni perlu huraian kerana terangkan. Khalifah hidup mewah ni menjawab aspek akhlak. Boleh faham? Akhlak jawapannya khalifah hidup mewah. Rakyat marah ini nak memenuhi tuntutan terangkan. Okey. Contoh jawapan kedua. Moral khalifah jatuh. Moral khalifah jatuh. Memenuhi soalan akhlak. Aspek akhlak. Suka hiburan kerana suka hiburan untuk memenuhi terangkan. Okey, jelas? Ada sebarang persoalan? Tidak ada. Okey Ustaz, ada beberapa soalan ni saya kemukakan sekarang. Yang pertamanya ialah kalau kata hubung tadi boleh tak letak kerana supaya agar untuk. Itulah satu pertanyaan. Semua boleh tu. Boleh Yang sesuai, yang kira sesuai dengan kehendak soalan. Okey, baik. Yang jelas. tidak boleh diguna ialah atau dan. Sebab kalau atau dia jadi dua isi, huraian tak ada. Sama juga dengan dan. Dan maknanya ada dua isi, huraian tidak ada. Jadi jangan guna dan atau. Nak selamat guna kerana supaya. Tak payah mikir banyak-banyak. Kerana supaya. Okey. Baik Ustaz, satu lagi soalan. Hikmah untuk akhlak kena tepat dengan buku teks atau boleh reka sendiri? Untuk selamat,
kita tak boleh nak jangkakan lembaga terima ataupun tidak. Bergantung kepada skema di bawahnya dia kata mana-mana jawapan lain yang munasabah diterima, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak tulis begitu, betul-betul merujuk kepada buku teks jawapannya. Jadi kata kunci yang Ustaz nak sebut di sini ialah utamakan dulu apa yang tertulis di dalam buku teks. Tiba-tiba tak tahu nak jawab apa-apa, tulis juga. Tolong tulis. Mudah-mudahan jawapan yang kita tulis itu diterima. Faham? Tapi pertama, utamakan dulu apa yang ada di dalam buku teks. Tiba-tiba tak ingat. Jadi, tolong jawab juga apa yang munasabah. InsyaAllah Allah bantu kita. Ya, ya, Okey. ya. Okey. InsyaAllah. Seterusnya, Satu lagi Ustaz, ada banyak soalan juga ni sebab berkaitan dengan yang Ustaz jelaskan tadi. Kalau soalan terangkan kita buat huraian tapi tak guna kata hubung, boleh ke? Maksudnya kata hubung tadilah. gini. Kalau kita tak guna kata hubung, sukar bagi kita sendiri atau pemeriksa untuk menilai benda tu menjadi huraian. Maksudnya jawapan kita tu nanti banyak kali pemeriksa kena fikir. Ini huraian ke ataupun isi? Huraian ke isi? Tetapi kalau kita letak kata hubung, memang confirm pemeriksa kata, oh sebelumnya ada isi, selepasnya ada huraian. Jadi jangan kita letakkan jawapan kita tu di dalam keadaan pemeriksa kena menilai banyak perkara. Jadi kenapa kita nak menyukarkan diri kita dan menyukarkan orang lain? Jadi kalau anda memiliki gaya bahasa yang tinggi, dipersilakan. Itu tidak menjadi kesalahan. Tapi yang Ustaz sebut di sini untuk memudahkan urusan kita nak mendapat markah penuh saja. Boleh anak-anak pelajar sekalian? Boleh ke cikgu saya jawab gitu? Ya, ya Ustaz. Okey, teruskan. Okey, teruskan. Okey, soalan terusnya. Soalan terusnya ialah berbeza sedikit. Walaupun dimulai terangkan, tapi ingat terangkan ini merujuk kepada pengajaran. Ataupun satu lagi i'tibar. Tu kena jaga. Terangkan satu hal. Satu hal lagi yang perlu kita penuhi ialah pengajaran ataupun i'tibar. Maka di sini ada sedikit perbezaan, iaitu mestilah ayat tersebut dimulai dengan kita hendaklah. Diikuti dengan isi. Dan kata hubungnya ialah supaya disambung dengan huraian. Contoh jawapan lengkap, kita hendaklah bertakwa supaya dirahmati Allah. Apa kata kalau anak-anak pelajar tidak menulis kita hendaklah? Contoh kata jawapannya begini. Bertakwalah. Bertakwalah supaya dirahmati Allah. Sebenarnya boleh sahaja diterima jawapan begini untuk memenuhi pengajaran ataupun iktibar. Tetapi jawapan ini juga menyebabkan pemeriksa perlu fikir banyak. Nak beri markah ke tak nak? Nak beri markah ke tak nak? Sebab dia takut-takut jawapan begini bertukar aras. Maksudnya daripada pengajaran menjadi ayat penyata. Hak tu kita nak. Takut-takut pemeriksa akan tulis gini. AP. AP tu maknanya ayat penyata. Jadi nak mengelak keluarnya ayat AP, nak tukar menjadi ayat pengajaran atau iktibar, tulis ajalah. Mulailah jawapan kita dengan kita
hendaklah. Hendaklah. Selamatlah kitanya. Jadi jangan kita meletakkan jawapan kita tu menimbulkan keraguan kepada pemeriksa. Jadi bubuh je lah kat depan ni. Kita hendaklah Ustaz guna kata apa? Pop supaya pop. Kita hendaklah pop supaya pop. Jadi kena ada kita hendaklah supaya untuk memenuhi jawapan iktibar ataupun pengajaran. Yang Ustaz bagi contoh jawapan di sini ialah untuk soalan kepelbagaian bangsa bahagian tilawah. Okey. Seterusnya, ini Ustaz nak share kepada anda soalan terangkan dua iktibar. Okey, iktibar. Iktibar tokoh. Tokoh di sini umum lah. Mungkin Ahmad Ibrahim, mungkin Imam Malik, mungkin Imam Syafi'i, mungkin Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 4 mazhab, satu lagi itu Ahmad Ibrahim. Mana-mana tokoh. Tak kira tokoh mana-mana. Tetapi jawapannya adalah sama. Iaitu berkisah pasal ilmu. Jawapan dia sama. Saya ulang sekali lagi. Jawapannya adalah sama, berkisah pasal ilmu. Yang membezakannya apa? Yang satu amal ilmu, satu lagi sebar ilmu. Supaya diberkati. Supaya umat. Okey. Jadi yang ni hafalah. Kita kira hafalah. Iaitu maksudnya dua iktibar dari tokoh. Iktibar dari tokoh. Pegang kata kuncinya ialah ilmu-ilmu. Satu amal ilmu, satu lagi sebar ilmu. Boleh? Di sini Ustaz dah bagi tip yang agak mudah. Juga kalau iktibar dari kerajaan. Iktibar dari kerajaan. Contoh kata, terangkan dua iktibar kerajaan Umayyah. Ataupun terangkan dua iktibar kerajaan Abbasiyah. Juga kita boleh guna, kita hendaklah amal ilmu. Hak ni boleh guna juga. Cumanya kita perlu tambah satu lagi, biarlah sesuai dengan kerajaan. Contoh kata, kita hendaklah berkaitan dengan pemimpin. Supaya negara maju. Apa sesuai kita nak letak kat sini? Kita boleh kata kita hendaklah patuh pemimpin supaya negara maju. Boleh. Kita hendaklah membantu pemimpin dalam supaya negara maju. Boleh. Yang pentingnya kita nak sesuaikan dengan kerajaan. Kalau tokoh tadi dah cukup ni. Dah cukup dah ni. Dah cukup dah. Tapi kalau untuk kerajaan, kita tambah satu lagi yang ini. Okey. Mudah anak-anak pelajar sekalian? Okey. Boleh. Selesai sudah terangkan, jelaskan, huraikan, senaraikan sudah. Sekarang ni Ustaz nak masuk kepada aras yang paling tinggi yang dinamakan kebat. Okey, sebelum Ustaz masuk aras kebat, ada ke nak tanya apa-apa sebelum-sebelum ni? Boleh? Ustaz, boleh guna agar tak? Boleh. Agar boleh. Agar-agar jangan guna. Beledar pula. Okey. Lagi ada nak tanya apa lagi?
Allah nak reka apa lagi nya iktibarnya, moga ustaz bagi jawapan mudah tadi nak reka pula. Guna je lah. Payah kau ustaz bagi tadi. Ilmu dah. Nak cari hak mudah lagi. Mudah. Mudah. Lepas tu nak reka hak mana lagi? Okey. Kita sambung lagi soalan kebat. Okey. Anak-anak kebat ni ustaz gantikan dia memerlukan 4 benda. 4 perkara. Kalau terangkan tadi isi dengan huraian aja deh. Kebat ni dia nak ibu. Lepas ibu dia nak kanak. Lepas anak dia nak ke cucu. Lepas cucu dia nak ke cicit. Ibu, anak, cucu, cicit. Maksudnya ibu tu isi. Anak tu gapo huraian. Cucu tu apa? Huraian lengkap. Cicit tu apa? Kesimpulan. Jadi, untuk ibu ni ialah kita respon kepada ramalan. Contoh kata, ramalkan apakah akan berlaku sekiranya amalan rasuah tidak dibendung dalam negara kita. Ibu dia apa? Ramalan. Negara mundur. Terus dapat 1 markah. Ibunya apa? Rakyat hidup menderita. Terus dapat 1 markah. Maknanya ibu itu adalah respon kepada kehendak soalan. Ataupun soalan boleh ditanya, bagaimanakah cara kita menghormati Rasulullah? Bagaimanakah cara huraikan? Jadi ibu dia ialah cara. Caranya apa? Berselawat. Terus dapat 1 markah. Mengunjungi makam Rasulullah. Terus dapat 1 markah. Mencontohi sunnah Rasulullah. Terus dapat 1 markah. Jadi itu ibunya. Boleh anak-anak? Manakala, jadi di sini ustaz sediakan tapak dia. Contoh kata tadi ramalan. Ramalkan. Terus dia tulis apa ramal berlaku? Negara mundur. Contoh. Terus dia tulis negara mundur. Jadi negara mundur terus anak-anak pelajar dapat 1 markah. Itu adalah respon. Kerana ataupun supaya seperti. Anda pilih je lah. Nak guna kerana ke, nak guna supaya ke, seperti bebas. Kata hubung. Negara mundur. Kerana banyak pembaziran. Contoh dah. Banyak pembaziran. Terus anda dapat 2 markah. Negara mundur 1 markah. Banyak pembaziran 1 markah. Maknanya dah dapat 2 markah. Di sini kita nak guna apa kata hubung yang sesuai. Negara mundur, kita guna kerana. Cukuplah 2 markah. Ini yang ustaz kata ibu, yang ni ustaz kata anak. Okey, cucu. Kesannya gapo? Kesannya. Abah dia tak ada kau ustaz. Gapo? Kesannya rakyat menderita. Kesannya rakyat menderita. Ni, gapo dia? Cucu. 3 markah. Titik lah. Alah, kebab peringkat Islam ni mudah je. Gitu je. Bukannya kebab sejarah, bukan kebab bahasa Melayu ni. Kita hanya guna kata hubung kerana kesannya. Lepas tu kesimpulannya, apa kita nak tulis kesimpulannya? Nilai positif. Mestilah kita mestilah bekerjasama membenteras rasuah. Tadi tajuk rasuah ni iaitu ramalkan apakah akan berlaku sekiranya negara kita mengabaikan, membiarkan rasuah berleluasa. Jadi nilai positifnya bekerjasama. Ni ya markah. Habis ya. Maka kita akan dapat 4/4. Payah kau. 4/4. Gitu. Jadi
Hak ni yang Ustaz maksudkan, ini ibu. Ini anak. Ini cucu. Dan ini cicit. Jadi, penuhlah markah awak. Kita hanya menggunakan 3K. K yang pertama kerana, K kedua kesannya, K ketiga kesimpulannya. Boleh? Okey, kalau boleh, Ustaz nak bagi satu soalan kepada anda. Anda jawab guna tulis WhatsApp gitu tu, tulis apa tu Messenger kat situ tu. Ustaz nak baca jawapan awak. Okey, soalannya begini. Tu soalan dia. Sorry. Nah, sila jawab soalan tu. Saya nak respon kepada anak-anak pelajar. Tulis jawapan tu di apa tu? Itu soalan dia bunyi begitu. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan peranan anda sebagai pelajar untuk mengembalikan kegemilangan keilmuan. Walaupun tidak ada pernyataan di atas, saya nak suruh awak fokus, huraikan peranan anda sebagai pelajar untuk mengembalikan kegemilangan keilmuan. Siapa cepat dia hebat. Cuba tulis jawapan dia. Ibu buat sendirilah. Anak-anak pelajar boleh cuba jawab ya soalan Ustaz tadi. Sementara itu saya nak maklumlah, cikgu nak maklum. Sekejap lagi nanti akan dimasukkan link untuk maklum balas daripada pelajar. Harap pelajar boleh isi dalam link yang akan dimasukkan sekejap saja lagi ya. Dah masuk pun. Untuk anak-anak pelajar beri sedikit maklum balas ya program kita pada malam ini ya. Setelah itu anak-anak pelajar boleh teruskan jawab soalan yang dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Jawapan anda biarlah lengkap. Ada ibu, ada anak. Okey, macam Siti Nur Liana. Belajar bersungguh-sungguh demi mencapai cita-cita. Itu baru ada anak dengan ibu dengan anaknya. Cucu cicit tak ada. Saya nak jawab Ustaz. Jawab. Gini. Saya akan belajar bersungguh-sungguh. Satu, ibu. Ibu. Kerana apabila kita berusaha ni, kita akan dapat apa kita nak. Tak usah tu tidak diterima. Jawab molek okey. Biar ayat tu orang KL boleh baca okey. Okey, main-main ni. Jangan bahasa Kelantan be. Ayat molek gapo Farisha? Nanti kejap nak klik anak Farisha ni tulis apa ni? Farisha tulis apa? Megak azan saya baca megak azan. Belajar bersungguh-sungguh. Hal ini kerana dengan belajar sungguh-sungguh. Megak. Megak. Ayat awak ni aja mudah gak megak. Jangan duk buat belit-belit gitu. Ustaz ajar awak kata kunci kata hubung yang mudah-mudah. Baru mudah kita nak dapat markah. Saya akan tekun berusaha kerana usaha tangga kejayaan. Kesannya dapat capai cita-cita yang impikan. Kesimpulannya kita nak mencari jalan ke arah. Boleh Siti Saifikah boleh. Bagus. Apa pula peranan ni? Berusaha dalam untuk ilmu satu. Kerana disiplin. Zulfaqar. Permudahkan ayat awak, jangan belik-belik. Guna kata kunci yang mudah-mudah, Zulfaqar. Ni Farisha Rostam. Perlu belajar bersungguh-sungguh. Saya akan menuju. Okey, boleh. Terima kasih respon anda. Bagus semua. Okey, Ustaz nak sambung balik. Okey.
Ustaz nak sambung, Ustaz share kepada anda ni contoh jawapan dia. Tu dah ada jawapan dah. Tu jawapan dia tu. Belajar bersungguh-sungguh. Ibu, supaya berjaya dalam SPM. Berjaya. Anak, kesannya saya dapat masuk universiti. Cucu, cicitnya, kesimpulannya kita mestilah tekun dalam pelajaran supaya ilmu berkembang. Jadi ada ibu, ada anak, ada cucu, ada cici. Okey, anak-anak pelajar sekalian, tolong fokus. Iaitu gini. Selepas kita menulis jawapan, Ustaz syorkan kepada anda garis ibu. Garis ibu ni. Garis. Garis ibu. Lepas tu garis anak. Garis anak ni. Lepas tu garis pula cucu. Garis. Garis. Dan satu lagi garis pula cicit. Dalam periksa sebenar pun tolong garis. Garis dengan pensel . Selepas awak garis, acu cek. Ada ke tak benda-benda yang kita garis ni berulang-ulang. Contoh kata anda tulis di sini belajar bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh deh. Contoh ni. Kita cek, belajar bersungguh-sungguh. Kenapa ni ada pula ni belajar bersungguh-sungguh ni? Berulang. Maka kalau berulang, kita pun delete. Tak boleh. Kita kena ganti benda yang berbeza-beza. Kita perlu tekun tadi. Tekun. Jadi kita pun dah boleh perbaiki jawapan kita sendiri. Jadi itu peranan kita garis tadi. Kita nak semak ada ataupun tidak perkataan yang berulang. Satu. Yang kedua, ada ataupun tidak dalam yang kita garis ni perkataan yang ada di dalam soalan. Contoh kata kegemilangan. Kita tulis sini supaya kegemilangan dalam kegemilangan ilmu tercapai. Kita kata kita buat ni deh. Kita buat ni. Ni. Gitu. Nampak tak? Ni beres. Belajar bersungguh-sungguh 1 markah. Supaya kegemilangan ilmu tercapai. Ingat ni dalam soalan ada ni. Tu dalam soalan ada tu. Tu. Jadi maknanya kita mengulangi soalan. Jadi hak ni tak dapat markah. Yang ini awak dapat berapa markah? 3 markah. Hak ni boleh 1. Hak ni dapat 1. Hak ni dapat 1. Hak ni tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab dah ada dalam soalan. Jadi itu peranan kita garis. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Tolong garis. 1. Garis. 2. Garis. 3. Garis 4. Apa peranan kita garis? Untuk semak ada atau tidak benda yang kita garis tadi berulang. 1. Yang kedua, ada atau tidak benda yang kita garis tadi dah ada perkataannya di dalam soalan. Kalau ada, sila tukar. Jadi itu cara kita nak menyemak jawapan kita itu betul atau salah. Faham atau tidak? Saya rasa Faham. hak saya bagi tahu. Hak saya royak bagi tahu tu kira rapat ganda dah tu. Jelas habis jelas habis hotel dah tu. Mudah saya ustaz ni. Ya. Okey. Boleh. Jadi satu lagi ustaz nak pesan
Ni anak-anak pelajar suka menulis mukadimah panjang-panjang. Tak payah. Tulis gitu je. Anda suka tulis. Peranan saya Tak sebagai apa kau. pelajar untuk mengembalikan kegembiraan ialah. Jadi, supaya kita nak pergi masuk gusti, banyak apa panggil apa? Banyak tari daripada tumbuk. Lolek. Tumbuk dak juga. Tak payah dak lolek. Terus bagi tahu peranan saya, terus tumbuk terus. Duk tu satu markah dah. Tu Kejut maksudnya hati begitu. tumbuk tu. Tak apa. Kita nak dapat satu markah ni. Ni nak boleh kau tumbuk tu lolek. Tak payah. Tulis gini je. Peranan saya. Belajar bersungguh-sungguh. Faham maksud saya? Okay. Contoh jawapan soalan kebak berikutnya. Ramalkan apakah akan terjadi sekiranya kita mengabaikan beradab dengan alam sekitar. Kita tak berapa ambil cakna pasal alam sekitar. Apa akan terjadi? Tengok. Respon dia, sungai tercemar. Terus dapat satu markah. Tumbuk terus. Jangan duduk tanya banyak. Tumbuk terus tu satu markah. Sungai tercemar. Kerana dipenuhi sampah. 2 markah. Kesannya penyakit mudah merebak. 3 markah. Kesimpulannya kita perlu bekerjasama menjaga kebersihan. Kan mudah tu untuk dapat 4 markah. Apa kita kata tadi? Kita garis. Cuba kita garis. Kita garis. Ni. Kita garis ni pula. Di penuh sampah 2 markah. 2. Ni penyakit. Ni penyakit. 3. Lepas tu bekerjasama. Tak perlu garis semua. Garis utama. Kita pun cek. Ada ke tak 1, 2, 3, 4 ni benda yang berulang? Tak ada. Sungai tercemar. Dipenuhi sampah. Penyakit. Bekerjasama. Tak ada berulang. 1. Yang kedua, ada ke tidak benda yang kita garis ni ada di dalam soalan? Oh, tak ada. Maka confirm. Jawapan kita ni akan dapat berapa? 4/4. Boleh anak-anak? Mudah ataupun payah? Nak respon sikit? Mudah. Okey, terima kasih. Okey, start. Mudah. Ya, baik. Okey, start. Kita ada kalau ikut masa yang diberikan lebih kurang 5 minit lah untuk semua pada malam ini. Sebagai ingatan bersama, saya ingin memaklumkan sekali lagi pada anak-anak pelajar yang hadir pada malam ini untuk mengisi link yang telah disediakan untuk link maklum balas tentang program kita pada malam ini, dan saya insya-Allah bagi peluang kepada sebelum saya tutup kepada Al-Fadhil Ustaz untuk buat rumusan seminit atau 2 minit Ustaz. Okey. Terima kasih. Sebagai rumusannya, saya pun rasa dah puas hati. Segala-galanya bermula dengan nyatakan, senaraikan, dan terakhir sekali tadi kita membicarakan pasal soalan kebat. Jadi rasanya tak ada benda dah Ustaz tak kongsi kepada anak-anak pelajar sekalian. Sudah cukup untuk anda pelajar mengikutinya, dan insya-Allah anak-anak pelajar kalau betul-betul fokus kepada apa yang Ustaz ajar pada malam ni, jawapan anda akan jadi macam ini. Terus susun begini. Cantik begitu. Maksudnya anda pelajar tulis nombor 1A. Lepas tu pelajar-pelajar tulis nombor anak dia 1 Roman. Kemudian tulis kepala jawapan. Okey. Dan jawapan anda susun cantik-cantik ke bawah. Untuk jawapan berikutnya selang kat sini 1 ataupun 2 ataupun 3. Selang banyak pun tak apa. Kerana anak-anak pelajar dibekalkan buku soalan. Buku soalan tu ada 20 helai. Jadi kalau kita tak guna sebaiknya, banyak pembaziran. Kita selang banyak-banyak pun tak apa di sini. Kok ada dapat wahyu baru, boleh tambah jawapan baru kat celah-celah nanti. Okey. Kemudian sebagai
peringatan kalau anak-anak murid ustaz, kalau soalan itu dimulai dengan jelaskan, boleh juga kita tulis kat sini J. Kenapa ni J? Sebab kalau J jawapannya ringkas saja, lemah pegangan agama. Kalau soalan tu terangkan, tulis ya kat T. Kenapa T? T tu kita nak ada isi, ada huraian. Supaya kita tidak cuai dan kita mampu membezakan jawapan J dengan jawapan T. Kan mudah tu, kita pun tidak cuai. Jadi itu pesanan dan ingatan daripada Ustaz. Jadi dalam tempoh lebih kurang dalam 1 jam setengah, saya Ustaz Tarmizi memohon kemaafan sekiranya ada terguna bahasa yang mengguris anak-anak pelajar sekalian. Tetapi Ustaz doakan semoga anak-anak pelajar mendapat kejayaan yang cemerlang dalam semua subjek SPM, terutamanya pendidikan Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali kepada Cikgu Kamarul Bakri. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator pada malam ini merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi bin Cik Harun, Guru Cemerlang Pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebahasaan Kamil Pasir Putih, Kelantan. Juga sebelum saya akhiri, saya mengambil peluang kesempatan pada malam ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan setugas saya pada malam ini, iaitu Cikgu ataupun Ustazah Nik Zuriati binti Muhammad Khasidi, Guru Cemerlang Pendidikan Islam SK Penggu Pasir Mas, juga tim yang bertugas pada malam ini, dan juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan khususnya dan Pertubuhan Majlis Guru Cemerlang Kelantan. Dan juga saya mengambil kesempatan pada malam ini sekali lagi mohon kerjasama anak-anak pelajar untuk mengisi ruangan yang dalam link yang telah disediakan, dan semoga anak-anak semua diberikan kefahaman yang luas, dikurniakan daya ingatan yang kuat, dipermudah segala urusan serta diberi kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM, insya-Allah ya, baik di dunia dan juga di akhirat lah ya. Jadi akhir kata daripada saya selaku moderator ataupun bagi pihak penganjur pada malam ini, mengambil peluang di sini untuk memohon kemaafan atas segala keterlanjuran, kepincangan dan juga kekilafan sepanjang majlis atau program kita berlangsung pada malam ini. Dengan itu saya sudahi dengan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih anak-anak pelajar. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Doakan kami berjaya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Acapi. Ustaz tu dah tu. Hello. Buat-buat lu. Oh, macam lah. Jom tidur. Good luck lah ke. Ustaz tidur dah tu. Golak lah kau. Golak SPM lah kau. Golak saya dah.